warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berjumpa kembali setelah lama kita tinggal dulu. Kita dulu telah baca beberapa halaman daripada kitab ni. Tentu ada kitab ni. Tak ada lagi nak? Tak apa, tak ada pun tak apa. Oh iya ke? Tak. Yang belai sikit tak apa, usi itulah. Baik tuan-tuan, kita baca asas dia. Asas dia, kalau muka surat pak saya ni muka surat 44, tapi tak apalah kita. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Nombor 4. Kalau dia buat sini nombor. Wa tarkul khusumat wal julusi ma'a ashabil ahwa. Maksud dia, setiap bid'ah adalah kesesatan. Meninggalkan permusuhan dan berduduk-duduk dengan ahli ahwa, pengikut hawa nafsu. Jadi tuan-tuan, dalam kitab ini dia sebut, dia membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana ada hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Daud alaihim rahmatullahi alaihim ajma'in. Hadis yang panjang yang selalu kita dengar dan juga selalu para ustaz kita baca, iyyakum muhdatsatil umur, sampai akhirnya. Ini adalah semata-mata untuk mengingatkan kita bahawa apa-apa jua penambahan di dalam agama tidak boleh, sama ada sikit atau banyak, kecil atau besar. Apa-apa yang kita nak buat, apa-apa yang kita nak amal, apa-apa yang kita nak iktiqad, utamanya mesti ada dalil. Dalil itu sama ada Quran ataupun sunnah atau kedua-duanya sekali. Kalau sekiranya tidak ada dalil yang kukuh, maka amalan itu tidak boleh dipertanggungjawabkan. Kita jangan orang buat, okeylah tu. Orang pakat-pakat buat, okeylah, tak boleh okey. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jamin amalan itu diterima Allah, kecuali ada dua syarat. Yang pertama ialah melakukan sesuatu amalan itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak mensyirikkannya. Yang kedua, mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dua syarat ini tidak ada, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan yang kita nak buat ini kita lakukan untuk kita persembahkan kepada Allah.
Jadi apabila kita nak persembahkan kepada Allah, kita nak jadikan ia sebagai ubudiah, ibadat kepada Allah, mesti kena mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga manusia kita sekarang ini, kalau kita nak minta sesuatu, sebagai contoh dalam hidup, kalau kita nak sesuatu, buat permohonan, dia ada borang dia. Borang tu penuh dengan betul dan elok, kemudian baru dikemukakan. Tu pun orang akan tengok. Kalau tak cukup, tak diterima. Sama juga dengan membuat sesuatu, orang kata buat binaan bangunan. Kalau sekiranya seseorang tu, kontraktor tu buat binaan, dia tak ikut spek yang telah ditulis, diputuskan dalam plan, orang sekarang pun dia pergi roboh, tak terima. Itu manusia biasa aja. Rumah ni ukurannya sekian, seminnya sekian, besinya sekian. Kalau buat besi tak cukup, semi tak cukup, dia tak terima. Ini manusia sesama manusia. Dan kalau sekiranya kita tengok bangunan itu tak cukup dengan ukurannya, tak cukup dengan speknya, kalau buat jambatan, mungkin jambatan akan runtuh. Sebab apa? Tak cukup dia punya bahan-bahan yang digunakan dengan asas yang diputuskan. Kalau sekiranya kita boleh memahami kedudukan itu, maka begitulah juga halnya dengan kehidupan kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kalau sekiranya tak cukup, maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Dan dalam hal ini tak cukup dan juga nambah, dia tak mau. Kalau tambah pun tak mau, kurang pun tak mau. Jadi tuan-tuan, kalau kita bandingkan dengan kehidupan masyarakat pun mudah kita faham. Karena itulah di dalam agama kita ni, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya supaya ikut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an iz sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum." Maksudnya, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, berserta mereka, sehingga mereka memasuki perbicaraan yang lain. Kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, yakni masih duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. An-Nisa ayat 140. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, jangan duduk dengan orang-orang yang mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut serta. Ini adalah sebagai dalil kepada apa yang telah dibawa oleh Imam Ahmad, iaitu watarkul khusumat. Jangan berkhusumat, yakni bertengkar, jangan bermusuh dengan dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Begitulah juga dia kata wal julus ma'a ashabil ahwa, dan duduk bersama golongan ahwa. Golongan ahwa ni tuan-tuan, maksudnya golongan orang yang membicarakan agama tidak berlandaskan kepada Alkitab was Sunnah. Apabila bercakap tentang agama tidak berdasarkan kepada dua dalil ini dan juga pandangan atau tafsiran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga ulama-ulama yang telah mengikuti jejak langkah mereka, maka perbicaraan itu dikatakan sebagai mengikut hawa nafsu, ahwa. Termasuk golongan ahwa ini di dalam istilah para ulama dahulu ialah orang yang memperkatakan tentang sifat-sifat Allah tidak mengikut manhaj
para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam bahasa mudah, ahlul ahwa juga disebut sebagai ahlul kalam. Zaman-zaman itulah zaman Imam Ahmad ni. Karena tu kita kena sama-sama faham maksud dia ahlul ahwa tu siapa. Bukan maksud ahlul ahwa orang ikut hawa nafsu yang kita faham, tetapi maksud ahlul ahwa di dalam kitab-kitab yang ditulis ini, kitab seperti Imam Ahmad, kerana dia ada di zaman itu biasanya disebut ahlul ahwa orang yang mempelajari akidah Islam tidak berdasarkan kepada kitab Al-Quran dan hadis. Itu ahwa. Jadi dia maksudnya gitu. Kalau begitu tuan-tuan, orang sekarang banyaklah ahlul ahwa. Bercakap rata-rata tapi tidak ada nas. Ahwa lah tu. Bergantung pada pemikiran. Ahwa lah tu. Jadi tuan-tuan, jadi perkara ini dia disebut oleh beliau gitu. Syekh Rashid Ridha dalam kitab Tafsir Al-Manar juzuk 5 muka surat 463 berkata, termasuk dalam ayat ini setiap orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini dan setiap mubtadi'. Mubtadi' ni ialah orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan semua fahamlah, orang buat bid'ah ni maknanya dia menongkok atau menambah, mengadakan amalan yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil. Kalau ada dalil tidak bid'ah namanya. Dah ada dalil. Kalau tak ada dalil tu yang tak boleh. Oleh kerana tu kadang-kadang inilah yang selalu kita duk dengar di dalam masyarakat. Mungkin dalam masalah ini ada perbezaan pendapat macam mana nak kenal dia. Nak kenal ni masalahnya. Kerana tu perkara ini saya rasa tuan-tuan di sini sudah kenal, tak ada masalah. Dan apabila kita menyebut perkara ini, kita sebenarnya kita tak mahu. Dalam bahasa mudah, bid'ah ni ialah memandai-mandai. Memandai-mandai tentang agama Allah. Ya, dia telah lengkap dah, buat cantik dah, comel dah, sempurna dah, kita pergi renovate lagi. Kita tambah lagi, itu bahasa mudahnya. Tapi kalau sebenarnya kalau orang boleh faham gitu, dia tidak akan buat. Supaya kita umpamanya, kita manusia ni Allah cipta cantik dah. Manusia macam ni lah keluar manusia. Tiba-tiba kalau orang kata, manusia yang ada ni tak comel lagi ni, kita buat lagi satu tangan letak kat depan ni, sebagai contoh lah, mana nak tambah lagi, tak cantik dah. Hak kita kata cantik tu sebenarnya tak cantik dah. Kerana itulah dalam banyak hal, kalau kita kata kita pergi rumah orang, orang cantik dah, rumah orang susun, kita pergi tambah yang lain, tuan dia tak penat dah. Rumah orang pun tak boleh usik, kita pergi rumah dia tengok je lah, dia cantik dah dia buat tu pada dia. Itu masing-masing. Tapi dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala buat cantik dah. Dunia ni dia buat cantik gini, jangan duk tambah-tambah. Begitu juga syariat dia buat turun, cantik dah, ikut je. Yang menjadi masalah ialah apabila syariat yang diturunkan oleh Allah, ada dua keadaan. Ada satu keadaan orang tak ikut, itu masalah besar juga dalam kehidupan manusia. Ataupun dia pergi menambahkan, juga besar kesusahan pada manusia. Dan apabila dia menokok atau menambah atau mengurangkan agama, maka akan menjadi rusak di dalam kehidupan. Kesannya dalam kehidupan kita akan rusak. Dan kesan macam mana? Kalau kita menokok, semacam Allah ni tak selesai lagi buat. Tu. Kalau kita kata tambah sini, mana tak selesai lagi lah, kita tak iktiraf lagi lah. Kalau kita mengurang, kata tak pandai buat ni, terlebih terlajak ni. Jadi tuan-tuan, kerana itu Islam ni Rasulullah nak supaya kita ambil tepat-tepat je, supaya yang Rasulullah. Kerana itulah Rasulullah dengan telitinya dia ucap dalam haji umpamanya. Dalam haji dia kata, khuzu anni manasikakum.
engkau ambil cara mengerjakan haji ini sebagaimana yang aku buat. Khuzu anni, ambil daripada aku. Manasikakum, amalan buat haji kamu ni. Amalan haji kamu, ikut aku. Jangan tambah, jangan kurang. Sama juga yang kita selalu baca, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Kerana untuk perkara-perkara seperti ini kita perlu pastikan yang kita buat tu, amalan tu, ini ibadat mahdah kita sebut, ibadat khusus ini persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seboleh-bolehnya kita tiru selengkap-lengkapnya. Itulah baru kena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah semata-mata untuk kita jadikan dia contoh. Contoh dalam semua perkara. Uswatun hasanah. Biasa orang sebut uswatun hasanah ni kebanyakan difokus pada akhlak. Akhlak, banyak orang kata cakap tentang akhlak. Memang ya, akhlak pun ya, amal ibadah pun ya, akidah pun ya, akhlak pun betul sama. Begitu juga semua syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersama-sama usaha untuk melaksanakannya mengikut keupayaan dan keupayaan yang kita boleh buat. Tuan-tuan sekalian, kita pergi lagi. Ibn Battah berkata, menghormati hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Jalla, wahai kaum muslimin, jangan rasa baik sangka terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang mazhab yang benar itu membawa seseorang di antara kamu kepada hal-hal yang membahayakan agamanya dengan berduduk-duduk bersama sebahagian daripada ahlul ahwa. Jadi Ibn Battah berkata, janganlah kita pergi bersama-sama duduk dengan golongan yang ahlul ahwa tadi, agar kita tidak terjerumus bersama-sama dengan mereka. Kemudian disebutkan juga bahawa Anas radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang dan berkata kepadanya, wahai Abu Hamzah, aku menjumpai sebuah kaum atau sekumpulan kaum yang berdustakan syafaat dan azab kubur. Maka beliau berkata, mereka adalah para pendusta, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka. Di zaman tu dah ada dah, iaitu Abu Hamzah ni, Anas ni dipanggil Abu Hamzah. Kata orang tu, aku jumpa satu kumpulan orang atau satu kaum yang tidak percaya kepada syafaat dan azab kubur. Syafaat di hari akhirat. Apabila kita cakap syafaat ni, maksudnya syafaat hari akhirat dan azab kubur. Tuan-tuan, ada orang yang menolak adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan azab kubur. Siapa golongan ni, tuan-tuan? Golongan ini sebelum ada nama lagi, biar nama tu kemudian. Golongan ini ialah golongan yang tidak menerima hadis, anti hadis, iaitu mereka hanya menerima Al-Quran Al-Karim sahaja di dalam akidah. Namun hadis-hadis bagi mereka walaupun dia sahih, tetapi mereka tidak guna pakai. Jadi syafaat ni, tuan-tuan, ada dalam Quran dan banyak diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak menerima syafaat di dalam Al-Quran itu sebagai dasar. Apabila mereka tidak menerima syafaat di dalam Al-Quran itu, maka walaupun ada hadis-hadis di dalam sunnah-sunnah, mereka tidak terima hadis itu sebagai landasan kepada akidah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berpegang, siapa yang buat baik dapatlah baik, siapa yang buat buruk terimalah keburukan. Di sini tak ada syafaat ni tak ada. Kalau ada syafaat ni, maka tak adalah keadilan Allah. Dia pergi situ.
Adil macam mana? Dah ada tolong. Yang adil ni tak tolong awak buat baik, dapatlah baik. Awak buat buruk, terimalah keburukan. Itu adil lah tu. Oleh kerana konsep adil ini sangat-sangat ditekankan oleh golongan kaum Mu'tazilah ketika itu, maka mereka meletakkan mana-mana hadis mereka buang tepi, tak terima. Khususnya dalam bab akidah, tak terima langsung, tolak total. Namun mereka terima di dalam bab hukum hakam, tapi dalam bab akidah tolak. Kenapa? Bagi mereka akidah ni mesti berdasarkan kepada keyakinan yang jelas seperti Al-Quran, mutawatir. Hadis walaupun sahih tidak mutawatir, kata mereka. Oleh kerana itu dia tidak sampai had yakin, tetapi hak zan. Dengan sebab tu maka mereka tidak terima hadis sebagai dalil. Dan apabila hadis tidak diterima, maka dalil-dalil yang banyak berhubung dengan asy-syafa'at ini, asy-syafa'ah yang apabila berada di akhirat, dia berada di pada mahsyar, itu banyaknya berdasarkan pada hadis asy-syafa'atul uzma, iaitu syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya diselesaikan urusan umat manusia di pada mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, iaitu syafa'atul uzma, iaitu memberi syafaat kepada seluruh manusia supaya Allah memperhitungkan amalan masing-masing. Itu kita semua tahu asy-syafa'atul uzma. Dan bagi mereka tak ada ni, sebab Al-Quran tak ada, hadis tak pakai. Hal yang sama bagi mereka tak terima azab kubur. Azab kubur tak ada. Maknanya setiap orang yang mati, maka duduklah situ sehinggalah hari bangkit. Tak ada azab kubur. Nikmat pun tak ada lah, tak ada azab. Adapun ada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan azab kubur tu, mereka tidak faham begitu, dan mereka takwil ke lain. Dan adapun hadis-hadis yang berhubung dengan azab kubur itu, maka sebagaimana syafaat juga mereka tidak pakai. Dan ini bukan baru, dah lama dah. Kalau kita dengar orang sekarang tak nak pakai hadis, ini bukan perkara barulah dalam masyarakat Islam. Dah lama dah terjadi. Tuan-tuan sekalian, inilah yang dikatakan golongan al-ahwa, orang yang menolak hadis. Dulu pun ada orang menolak hadis secara total, ada menolak sebahagian. Mu'tazilah ini antaranya adalah golongan menolak hadis sebahagian daripada hadis, iaitu khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Ada lagi orang yang menolak sebahagian hadis. Kalau Mu'tazilah, dia hadis-hadis yang berhubung dengan akidah, dia semua dia tolak, tak pakai. Kemudian datang pula golongan sebahagian daripada umat Islam juga, mereka menolak hadis-hadis, bukan semua hadis akidah, tetapi hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ada lagi, dia tak tolak semua, dia ambil yang sifat Allah saja yang dia tolak. Adapun hadis yang berhubung dengan syafaat, hubung dengan as-sirat, al-mizan, al-khawd. As-sirat ni titian siratal mustaqim yang dibentang di atas neraka, dan begitu juga al-khawd, kolam Nabi, dan berbagai-bagai lagi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis yang sahih. Mereka terima ini, tetapi mereka tak terima berhubung dengan sifat-sifat Allah. Ini ada golongan dia. Golongan ni ada selalu, sentiasa ada dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan, banyak orang tak terima hadis bukan satu tahap. Ada orang tak terima semua hadis, tak kira apa hadis, A sampai Z tak terima semua. Itu satu golongan. Itu kita sebut orang yang anti hadis total. Ada anti hadis sebaharu, sebahagian, iaitu menolak hadis-hadis yang berhubung kait dengan akidah. Secara umumnya, apa-apa sahaja hadis yang berhubung dengan akidah, tolak, tak boleh pakai. Namun dia menerima hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, syariat.
perundangan. Ada golongan yang menolak hadis akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan mereka tak tolak hadis-hadis yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Macam-macam dalam masyarakat kita ni. Dan semuanya golongan ini disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal Ahlul Ahwa. Golongan Ahlul Ahwa. Itu maksudnya. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas sebut radhiyallahu anhu, janganlah kamu duduk-duduk kerana pengekor hawa nafsu dan bid'ah, kerana hal itu akan menjadikan hati kamu sakit. Dia kata jangan kamu ikut golongan tersebut. Pengekor hawa nafsu dan bid'ah. Pengekor nafsu ni ialah orang-orang yang seperti tadi ahlul ahwa, dan orang-orang yang melakukan bid'ah tadi, kerana akan menjadikan hati kamu akan jadi sakit. Begitu juga Ibnu Al-Jauzi berkata, termasuk pembesar tabi'in Ibnu Jauzi ini berkata, sungguh aku bertetangga dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan seseorang dari mereka. Ini beratlah sikit. Ucapan dia tu agak keras ya. Dia kata aku berjiran dengan babi dan monyet lebih baik daripada berjiran dengan orang ni. Tapi tuan-tuan, kalau kita kata lagu ni orang marahlah kita dah. Tak apa, kita baca kitab ni ya. Kita baca kutipan ni, maknanya dia begitu tidak menyenangi golongan ahlul ahwa tadi, sehingga bagi dia sampai ke tahap itu. Kalau orang kita cakap macam ni sekarang ni, dia kata ekstrim ni, tak apalah, tu kita baca kitab, kita tengok pandangan orang dulu. Kalau kita nak kata ekstrim apa pun, itu masing-masing lah. Al-Fudail ibn Iyad. Al-Fudail ibn Iyad ni ialah seorang ulama besar. Orang duk kaitkan Al-Fudail ni banyak, setengah-setengah orang duk kait ahli tasawuf yang terkemuka, tersuhur. Tengok dia kata macam mana. Kita kalau ahli tasawuf ni sekarang ni macam lain lagi. Ni golongan yang di zaman itu ialah orang yang tasawuf. Dikatakan ahli tasawuf ni ialah golongan az-zuhad, golongan ahli zuhud, yang mereka ni walaupun orang kata tasawuf, tetapi mereka adalah ahli zahid yang berpegang betul dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, janganlah kamu duduk bersama ahli bid'ah, kerana sesungguhnya aku takut kamu ditimpa laknat. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca kitab kini, orang kata Al-Fudail bin Iyad ialah ahli tasawuf. Tapi kalau istilah dulu, ahli tasawuf ni kepada ahli-ahli zahid, ahli zuhud. Pernah ada dua orang dari pengekor hawa nafsu dan bid'ah masuk ke dalam majlis Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, ini kita sebut Ibnu Sirin. Maka keduanya berkata, wahai Abu Bakar, maukah kami bacakan kepada kamu sebuah hadis? Jawabnya tidak, tak mau. Maka keduanya berkata lagi, jika begitu kami bacakan kepada kamu sebuah ayat dari kitab Allah. Ia jawab, tidak, pergilah kamu dariku atau aku pergi. Kalau kamu tak nak pergi, aku pergi. Baik, tuan-tuan, kita baca. Maka keduanya keluar. Kemudian sebagian orang bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, mengapa anda enggan mendengarkan sebuah ayat dari kitab Allah yang hendak ia bacakan kepadamu? Jawabnya, sesungguhnya aku takut ia membacakan kepada aku sebuah ayat lalu ia menyelewengkan maknanya, sehingga hal itu menghujam di dalam hatiku. Oh, dia jadi orang ni orang yang golongan ahwa. Apabila masuk nak jumpa dengan dia, nak baca ayat kepada dia, ayat Quran, memang nak baca ayat Quran tu memang nak tafsir lah. Dan bila nak baca hadis, dia kata tak payah, tak nak dengar. Dia suruh keluar. Kalau kamu tak nak keluar, aku keluar. Sebab apa? Dia kata aku tak nak dengar. Ayat Quran tu bagus, bukan tak bagus, tapi apabila dia baca, dia akan menghuraikan mengikut cara yang mereka faham. Itu yang dia tidak mahu. Kerana tu tuan-tuan,
masyarakat umat Islam di dalam masa kita ni pun dan juga masa dulu, yang boleh diselewengkan kepahaman mereka ialah kerana orang mengajar. Dan masa kita ni pun, apabila kita lihat ramai orang mengajar di dalam masyarakat dan ramai orang mendengar. Orang yang mendengar itu mengikut apa yang dia dengar daripada yang mengajar, ustaz-ustaz atau siapa sahajalah. Hatta perkara ini tuan-tuan bukan sahaja mengajar di tempat-tempat terbuka, malah di tempat-tempat sulit pun atau tertutup pun ada yang mengajar. Dan kerana itulah apabila lama kelamaan kita tengok ada penyebaran agama atau ajaran salah dalam masyarakat. Kenapa? Asalnya dengar ajalah. Orang yang mengajar ajaran salah ni tuan-tuan adalah dia lebih pandai daripada orang-orang mengajar biasa. Dia boleh baca orang. Ni bab mengajar ajaran sesat lah ni, ajaran salah. Dia boleh baca orang. Dan dia mengajar memang tertarik. Kerana apa yang dia ajar itu orang tak biasa dengar. Apabila orang tak biasa dengar, orang nak tahu. Apabila orang nak tahu, dia ajar sikit aja. Lepas tu dia gantung. Dia gantung mana? Dia tak nak beritahu. Sedangkan orang nak tahu. Itu dia mula ada tu. Dia mula ikat orang. Mudah je tuan-tuan. Kalau kita boleh tengok. Kerana tu banyak kitab yang ditulis tentang ni. Antara contohnya, kalau dia jumpa dia mengajar tidak tepat terbuka seperti ini, 4-5 orang atau 2-3 orang, dia mengajar dan dia akan bertanya soalan-soalan yang menyebabkan kita nak tahu. Sebagai contoh, dia tanya, tuan-tuan biasa belajar tak? Belajarlah sikit-sikit. Apa yang tuan-tuan biasa belajar? Belajarlah macam mana ambil ismayang, macam mana berwuduk sebagainya. Okey. Dia kata, belajar tak perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Belajar. Bukan tak belajar, belajar. Dia kata, saya nak tanya, boleh tak? Tuan-tuan tahu tak? Apa dia? Dia kata, saya nak tanya perkara membatal wuduk ni salah satunya ialah membuang air kecil atau air besar. Kan gitu? Batal lah wuduk. Okey. Air kecil lah kita kata, air kecil. Buang air kecil, batal wuduk. Batal wuduk. Dan apabila batal wuduk, air kecil tu najis tak najis? Najis kan? Najis. Okey. Saya nak tanya satu lagi. Benda yang keluar ikut jalan yang sama. Bersih, mani. Air mani keluar ikut jalan yang sama. Kenapa yang ni, najis ni suruh mandi, suruh basuh, yang bersih ni, yang tidak najis ni suruh mandi? Nak jawab macam mana kita? Soalan tu simple aja kan? Simple aja. Kenapa yang najis ini basuh aja? Selesai. Yang mani ini bersih tapi suruh mandi. Suruh akad hadas besar. Kenapa? Kita pun tak ada jawapan. Kita pun ya juga ya juga. Kita pun tanya dia, sebenarnya apa? Dia kata, itulah kamu rasa dah belajar, tapi tuk guru kamu tu tak cakap barang yang sebenar. Dia mula meragukan kita tentang guru-guru yang kita duk belajar. Semua ni hipokrit belaka. Kenapa tak cakap yang benar? Dia mula dah menimbulkan keraguan. Kenapa tak cakap yang benar ni? Duk sorok ilmunya. Kita pun ingin nak tahu lagi, macam mana ni ustaz ni? Kita pun tak tahu lagi, tak pernah dengar macam ni. Kita pun rasa dia hebat. Kita rasa dia hebat dah. Dia kata, ilmu Allah ni adalah ilmu rahsia yang tidak boleh dibuka kepada sebarangan orang. Mulalah. Cantik kan? Sedap tu, dia bawa dah. Dia bawa kita dah. Dah kita dah nampak dah, kita duk makan dah. Dan kalau nak belajar kena berguru. Kita pun rasa ingin tahu tu tebal dalam jiwa, dalam hati. Lepas tu kita rasa tak, dia kata, insya-Allah kita jumpa lain kali.
Masa ada lagi. Jangan terburu-buru. Ilmu Allah tidak boleh diberi dengan terburu-buru. Dia balik. Kita dah terikat dah. Nak tahu sangat-sangat dah. Ngap dalam hati ni. Kita jumpa pula dia. Dia tak sarah lagi. Tak sarah lagi. Dia tanya lagi. Dia tanya yang lain pula. Soalan yang lain ni lebih hebat daripada tu. Contohnya sebagai contoh ni, saya tu pun baca kitab-kitab yang memang kitab-kitab dulu. Dia kata, antaranya dia tanya benda-benda yang boleh meragukan kita. Dia kata antaranya tanya, siapa Allah? Siapa Muhammad? Kita sebut Allah Subhanahu wa taala, ya kita belajarlah. Kemudian kita sebut Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Allah sekian-sekian. Betul lah kamu tak belajar. Betul kamu tak belajar. Dulu aku duk rasa kamu tak belajar, betul-betul kamu tak belajar. Kalau macam tu kamu belum tahu apa-apa tentang agama. Jadi apabila kita dikatakan begitu, lekeh jadi kita belajar lama. Lagi nak tahu, kita tanya dia. Ilmu Allah bukan boleh dibuka kepada orang-orang yang tidak memberi janji kepada gurunya. Jadi kita, kamu dia nak belajar, datanglah, dia ajarlah. Dia akan ajar. Dan apabila ajar yang dia ni, keluar agama tuan-tuan. Agama jadi keluar. Macam mana tak keluarnya? Antaranya dia ajar. Tuan-tuan tahu dah, tapi saya ulangkan sebut. Allah tu alif lam ha. Allah tu sebenarnya bermula daripada kalimah Adam. Allah, alif Allah, dalam mim Muhammad. Allah duduk dalam Muhammad. Itu mula-mula tu. Allah dalam Muhammad, Muhammad dalam Allah ni enggak? Jadilah tuan-tuan. Iaitu dia kata, siapa Muhammad? Kamulah Muhammad. Kamu dah Muhammad ni. Kita ini ilmu kita tak tahu sebelum ni. Rupa-rupa kita dah Muhammad. Dia tidak kata Nabi Muhammad. Muhammad ni ialah dia ambil daripada kerangka manusia, iaitu mim pada ha bahu, mim punggung dan Muhammad yang dia buat orang duduk dalam tahiyat. Itulah Muhammad. Dan Muhammad itu, orang buat gambar Muhammad tu ialah di situ dia buat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 24 huruf tercantumnya seorang manusia. Oh, tuan-tuan rasa benda ni hebat. Tak pernah jumpa. Jadi akhirnya orang yang belajar ilmu tadi, ini lebih pada ahwak dah ni. Ini bukan ahwak lagi dah ni. Ini lebih daripada ahwak dah. Dan golongan ini ada di dalam masyarakat kita. Ada dalam masyarakat kita dan bergerak secara diam-diam, dan mereka merasakan ilmu ini sangat hebat dan merasakan betul, yakin betul, rupa-rupanya ilmu ini adalah ilmu adunan, ajaran adunan daripada agama-agama lama. Setelah agama lama itu, sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan golongan ini masuk Islam dan mereka adun dengan ajaran Islam dan tafsirannya, jadi agama baru. Hak inilah disebut, dan golongan ini berselindung di balik nama besar yang orang rasa sayang, iaitu namanya tasawuf. Berlindung di situ. Tasawuf ni orang takut nak sentuh sebab ilmu yang dianggap hebat. Apabila berselindung di situ, orang pun tak berani nak komen dan sebagainya. Maka dia hidup dalam masyarakat. Karena itulah perkara-perkara seperti ini sebenarnya boleh membawa seseorang itu keluar daripada agama, dan mereka merasakan pada mereka Islam mereka kuat. Jadi tuan-tuan, kita sampai itu kita kena hati-hati kalau ada ajaran-ajaran seperti itu. Kemudian tuan-tuan, ahli bid'ah dan ahli ahwa memiliki tanda-tanda yang dengannya mereka dapat dikenali. Ini tuan-tuan, dia panggil pensyarah buku ni,
Pensyarah kitab ni, dia letak beberapa ciri yang kita boleh kenal golongan-golongan ini. Dan hal ni, ciri-ciri ni tuan-tuan patut kita ambil perhatian supaya kita mudah mengenali mereka kalau kita jumpa. Iaitu mencela. Yang pertama, mencela ahlul asar. Ahlul asar ni ialah golongan yang beramal dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga asar para sahabat. Jadi ciri pertama ini tuan-tuan adalah golongan, kalau kita nak kena golongan ahlul ahwa dan golongan yang membawa bid'ah atau mubtadi' dalam kitab ini disebut. Iaitu apabila dengar orang-orang yang berpegang dengan hadis-hadis atau sunnah atau asar daripada para sahabat Rasulullah, dia cela. Dia memberi sifat-sifat yang tidak baik. Ini kita tengok. Abu Hatim Ar-Razi berkata, tiada ahli bid'ah adalah mencela asar. Maksudnya, orang-orang yang melakukan bid'ah itu ialah mereka mencela orang-orang yang berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam masyarakat kita ni, saya terdengar orang kata, saya pun rasa berat jugalah. Dia kata kalau nak kena golongan Wahabi kan, orang selalu sebut kitab Allah Sunnah Rasul tu Wahabi ya. Saya terdengar, kata teruk ni. Sedangkan dia nak memburuk supaya nak memburuk nama tu lah kan. Nak memburuk nama tu supaya orang jangan terikut. Jadi mana-mana orang yang bercakap, marilah kita sama-sama mempelajari Quran, mari sama-sama kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Tidak kata kalau orang selalu sebut macam tu, tu tanda golongan tu. Jadi semacam menakut-nakutkan orang dengan sunnah Rasul. Rupa perkara ni bukan baru. Bukan sekarang. Dulu lagi. Dulu ni maksudnya dalam kurun kedua, ketiga hijrah dah tersebar pahaman yang semacam itu. Iaitu ada golongan yang menakut-nakutkan, mengejek-ngejek atau merendah-rendahkan orang daripada jangan kamu dekati orang yang selalu ajak kamu kepada kitabullah sunnah Rasul. Ni golongan tak baik ni. Rupa-rupa dalam masyarakat kita sekarang pun ada juga orang bercakap lagu tu. Dan ini bukan perkara baru ni. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab semacam ni lah, alhamdulillah kitab ni kitab orang Arab tulis dan terjemah ke dalam bahasa Indonesia, kita boleh baca. Jadi perkara ini dikutip dan dipungut oleh ulama-ulama untuk kita pelajari dan tahu bahawa sifat-sifat seperti ini bukan satu perkara baru dalam masyarakat. Biarlah kita orang yang mempelajari kitab Allah mengikut kemampuan dan apa yang kita boleh, kita pelajar. Jangan hiraulah orang kata apa-apa pun, kita tetap belajar. Ini yang betul. Dan orang yang bercakap tadi pun dia mengakulah juga seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Tu dia baca hadis tu. Dia baca. Tapi dalam perkara yang sama, jangan sikit hati-hati sikit orang yang mengajak beramal dengan kitabullah sunnah Rasul. Malah tuan-tuan, itulah yang asasnya kepada kita. Itu Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian sifat atau ciri yang kedua, sangat memusuhi ahlul hadis dan berdiam diri dari orang-orang yang sesat dan batil. Memusuhi orang yang berpegang dengan hadis. Ahlul hadis ini maksud orang yang mempelajari hadis, golongan-golongan yang berpegang dengan hadis dan sebagainya, mereka sangat memusuhi. Biasalah mereka kata, sikit-sikit hadis. Ulama-ulama dulu pun buat, bukan main dah. Dia bercakap dia tu semacam tidak kena. Kalau kita kata ulama muktabar, seperti Imam Syafi'i sebagai contoh. Imam Syafi'i ni dia sangat-sangat berpegang dengan hadis. Begitu juga Imam Abu Hanifah sangat-sangat berpegang dengan hadis, apalagi Imam Ahmad dan Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i dengan sebelumnya Imam Abu Hanifah, dia sebut idza sahhal hadis fa huwa mazhabi.
idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah perjalananku, itulah peganganku. Malah Imam Ahmad pernah berkata, kalau sekiranya kamu jumpai hadis yang sahih dan apa yang aku ucap bertentangan dengan hadis itu, buang apa yang aku kata, pakai hadis. Itu Imam Ahmad. Maknanya betul-betul Imam Ahmad berpegang dengan hadis. Malah kita tengok kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ialah dia menulis tentang kewajipan setiap umat Islam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di dalam kita mempelajari semua imam-imam yang menjadi ikutan kepada umat Islam sekarang ini, yang di segi fiqhnya yang besarnya ialah 4 lah. Ada lagi yang lain-lain, tetapi yang lain-lain tadi tidak ada yang membawa sekolah mereka lah, kita kata aliran mereka. Yang besar ni 4, Abu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini semua ulama-ulama yang diterima oleh seluruh umat Islam, dan semuanya mereka meletakkan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber Islam, sumber kepada semua hukum Islam, termasuk akidah, muamalat dan syariat yang diturunkan oleh Allah. Maka di sinilah semua sumbernya. Adapun sumber-sumber lain itu mereka tidak sepakat antara satu sama lain. Tapi yang ini sepakat. Jadi menunjukkan bahawa para ulama ini betul-betul berpegang dengan sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda menjelaskan sifat mereka. Nih Rasulullah sebut, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'auna ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang muslim dan membiarkan hidup para penyembah berhala. Hadis ini diriwayat oleh Al-Bukhari dan dalam juga Muslim. Dalam kitab Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sifat mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'auna ahlal awthan. Mereka memerangi orang Islam. Membunuh betul-betul pun ada, dan membunuh atau menyerang orang Islam pun ada, dan tidak mempedulikan orang yang sembah berhala. Dan ini telah berlaku di kalangan umat Islam zaman dahulu. Jadi tuan-tuan, kalau sekarang pun maknanya mereka mengkritik umat-umat Islam, tetapi yang tak Islam tu dia biarkan begitu saja. Kalau zaman sekarang. Karena itulah tuan-tuan, kita sebagai umat Islam, kita perlu memahami ciri-ciri ini. Abu Usman As-Sabuni yang meninggal pada tahun 449 Hijrah berkata, dan tanda bid'ah dan ahli bid'ah itu nampak dengan jelas. Tanda-tanda yang jelas, yang paling jelas adalah sangat memusuhi dan menghina para pembawa khabar-khabar, yakni ahlul hadis. Nabi SAW menyebut mereka sebagai orang-orang hina, bodoh. Ni zaman mana ni? Kurun dulu lagi. Dia ni meninggal pada tahun 449 Hijrah. Mana tak kurun ke-6 Hijrah. Dah dia sebut golongan tersebut menyimpakkan orang yang berpegang dengan hadis-hadis ini golongan bodoh, tidak berilmu dan sebagainya. Dan orang-orang yang berpegang tadi dikatakan orang Zahiriyah, iaitu mereka yang menyamai dalil-dalil asli, dan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi perkataan musyabbihah ni zaman dulu lagi ada dah. Bukan baru. Sekarang ni orang-orang baru guna juga kalimah tu. Musyabbihah ni ialah disebut atau disifatkan orang yang berpegang dengan hadis, nas yang terang, dikatakan mereka itu musyabbihah, iaitu menyamakan makhluk dengan Allah
ataupun menyamakan Allah dengan makhluk. Itu musyabbihah. Begitu juga nama lain mujassimah, iaitu mereka mengatakan orang ini sebut Allah berjisim. Berjisim makna ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Musyabbihah maksudnya menyerupakan Allah dengan makhluk atau sebaliknya makhluk dengan Allah. Dan golongan-golongan ini mengatakan kepada orang yang berpegang dengan hadis tadi dengan ucapan tersebut. Mereka meyakini bahawa hadis-hadis Nabi SAW jauh dari ilmu, dan ilmu itu adalah apa-apa yang dilontarkan syarahan kepada mereka seperti hasil-hasil pemikiran mereka yang rusak, bisikan-bisikan hati mereka yang jahat dan gelap, hal-hal yang terlintas dalam hati mereka yang kosong dari kebaikan, dan hujah-hujah mereka yang tidak berguna. Mereka adalah orang-orang yang dilantik Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita melihat bahawa zaman ini zaman lama ni tuan-tuan, bukan barulah. Maka perkataan seperti musyabbihah atau begitu juga mujassimah ini adalah kata-kata mereka terhadap orang yang berpegang dengan hadis. Rupa-rupanya orang berpegang dengan hadis ni lama dah orang sifat dengan sifat yang macam-macam. Tuan-tuan sekalian, apabila seseorang menuduh orang yang berpegang dengan hadis sebagai orang bodoh, maka sebenarnya secara tidak disedari dia telah menjadikan orang berpegang dengan agama Usumbani untuk menjauhkan masyarakat ramai daripada mendekati orang yang berpegang dengan agama. Itu cara dia. Kemudian caranya juga disebut mujassimah. Golongan ni golongan mujassimah. Apabila sebut golongan mujassimah tuan-tuan, maka dengan sendirinya dia telah menghukum orang keluar daripada agama secara halus, dan mungkin dia sendiri tak perasan. Orang yang berkata kalau sekiranya ada kita dengar si A ni mujassimah, maka orang yang berkata tadi telah mengatakan A itu kufur. Tak adalah dia kata kufur, tapi apabila dia kata mujassimah, bermakna dia tu dah kufur. Kenapa tuan-tuan jadi kufur sampai ke situ? Sebab orang tu telah menyamakan Allah dengan makhluk, dan menyamakan makhluk dengan Allah. Allah ni berjisim sebagaimana jisim manusia, berfizikal sebagaimana fizikal manusia. Dan memang kata begitu kufur kata begitu. Jadi dia sendiri boleh jadi tidak menyedari bahawa dia telah mengatakan orang tu keluar agama. Karena tu istilah-istilah ini tuan-tuan adalah istilah lama, tetapi boleh jadi orang kemudian, orang zaman kita ini tidak meneliti istilah itu, sangat berat untuk dikatakan kepada seseorang. Kalau sekiranya seorang itu ada dalil daripada kitabullah sunnah Rasul yang mengatakan demikian, maka dia berkata sebagaimana Allah kata dan Rasulullah kata. Dan pada waktu yang sama, kaedahnya ialah kalau dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah tak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Selesai dah situ. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai dah situ. Sebutlah kalimah apa pun. Karena itulah apabila Allah Subhanahu wa taala sebut laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun serupa dengannya. Tak ada. Total. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah buang dulu sifat keserupaan, tak serupa dengan apa-apa. Kemudian Allah sebut dialah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam hal ini Allah mendengar tak serupa. Ayat yang awal tu kena dibaca dengan jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang ada di dunia ini serupa dengan Allah. Apa-apa jua. Dalam arti kata kita tanzihullah subhanahu wa ta'ala an musyabahatil makhluqat.
Kita mentazihkan Allah, membersihkan pemikiran kita. Bukan bersih Allah, pemikiran kita kena bersih. Kita bersihkan pemikiran kita ni. Jangan duk kata dalam pemikiran kita, bayangan kita, bahawa Allah ni ada menyerupai. Tak. Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada satu jua pun sama dengannya. Selesai. Kalau sebut apa pun tak sama. Wahwa as-sami' al-basir. Dialah Maha mendengar, makhluk mendengar. Allah Maha mendengar, makhluk pun mendengar. Tak sama mendengar makhluk dengan makhluk Allah. Selesai. Kerana tu belajar akidah ni tidak panjang, tuan-tuan. Mudah ya. Tapi kena konsep dia, kaedah dia lah. Al-basir. Allah kata dia basir, Maha melihat. Manusia pun ada penglihatan. Tak sama. Laisa kamitsli. Kita pegang situ. Sebutlah apa pun. Sebutlah sifat mana pun. Laisa kamitsli syai'. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun sekupu dengan serupa. Ayat-ayat yang pendek yang kita selalu baca, itulah tuan-tuan yang menjadi asas di dalam pegangan kita. Karena tu lepas-lepas solat Rasulullah menganjurkan kita baca Qul huwallah. Sebenarnya selain daripada pahala yang sangat besar, adalah untuk memantap pegangan kita tentang tauhid kita, iaitu tauhidul asma was sifat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Allah Subhanahu wa taala bawa ciri Qul huwallahu ahad. Wahai Rasulullah, katakan, ajarkan, beritahu, Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Allahu as-samad. Allah lah tempat semua makhluk meletakkan hajat dan memohon segala keinginan dan keperluan. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Dua sifat ni makhluk. Beranak dan diperanakkan ni sifat makhluk. Allah tak ada situ. Untuk tutup ayat ni, walam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun tak sama, tak serupa, tak sebanding dengan Allah. Selesai tuan-tuan. Jadi kerana itulah suratul Ikhlas sama dengan pembacaannya sekali, pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran. Sebab Al-Quran itu, alhamdulillah, Al-Quranul Karim 1/3-nya membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau orang baca Qul huwallahu ahad, alhamdulillah dia faham. Akidah dia kukuh, tauhid dia kuat. Tak mari dah sama-sama ni, tak mari dah. Kerana itu tuan-tuan, bacalah, sebutlah sifat apa pun, tidak sama dengan Allah. Ya. Kerana itu kadang-kadang orang apabila belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, dia duk fikir tentang makhluk. Itu yang susah tu. Dia duk fikir tentang dia makhluk. Kan Allah suruh perintah kita jangan bawa makhluk ni apabila bincang dengan Allah. Yang Allah tu hanya Allah, sesuai dengan dia, layak dengan dia sahaja. Yang makhluk tak masuk kat situ. Yang kita duk serabut ni, hak makhluk ni duk nak tally dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi masalah kita. Kemudian tuan-tuan, ciri yang ketiga, meminta tolong kepada para pemimpin dan penguasa untuk menghabisi para pengikut kebenaran. Guna kuasa pemerintah untuk memerangi golongan-golongan yang membawa kebenaran, iaitu akidah yang disebut sebagai akidah yang benar, sahih Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pernah terjadi dalam sejarah. Bila? Iaitu ketika Mu'tazilah sampai ke kemuncaknya. Mereka menggunakan khalifah-khalifah pada ketika itu, khususnya pada zaman Ahmad bin Hanbal.
Berlaku ketika itu fitnah khalqul Quran. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Makhluk. Jadi Imam Ahmad mempertahankan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Quran adalah ucapan Allah dan dia bukan makhluk. Apabila berlaku perhujahan di antara imam termasuk Imam Ahmad dengan golongan Mu'tazilah pada ketika itu, ternyata golongan Mu'tazilah tidak dapat mempertahankan hujah mereka berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Maka di sini mereka telah menggunakan kuasa pemerintah untuk memerangi Imam Ahmad dan orang-orang yang sealiran dengannya. Sehingga Imam Ahmad ditangkap dan dipenjarakan dan dipukul. Ada orang yang telah dipenjara, ramai, ada yang mati pun ada. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah zaman ketika itu dikuasai oleh Mu'tazilah. Jadi tuan-tuan, perkara ini telah berlaku dengan hebatnya di zaman lampau. Sebabnya ialah golongan-golongan Mu'tazilah dan sealiran dengannya telah menggunakan metodologi akal di dalam memahami akidah Islam. Ini telah berlaku dan menyebabkan berlaku kekacauan di dalam keadaan umat Islam. Kemudian yang seterusnya, bersungguh-sungguh dan berlebihan di dalam beribadah. Ahli bid'ah menambah semangatnya dalam beribadah dengan tujuan untuk memperoleh pengagungan, kedudukan, harta dan selainnya dari syahwat-syahwat dunia. Bahkan mereka mengagungkan syahwat dunia. Tidakkah kamu melihat para pendeta di gereja-gereja berputus dari segala macam kelazatan dan tenggelam dalam berbagai macam ibadah serta menahan diri dari syahwat? Demikian mereka kekal di dalam neraka jahanam. Tuan-tuan sekalian, kalau nak cerita tentang ibadah kuat ni, orang Kristian kuat juga ibadah. Sehingga paderi-paderi mereka tak kahwin. Dan banyak juga orang-orang agama lain pun, ahli agama tak kahwin. Tak? Kalau nak kira ibadah kuat, mereka kuat juga. Tapi tak masuk surga. Sebab jalan tak betul. Akidah tak betul. Kerana tu kuat ibadah ni tuan-tuan adalah satu perkara bagus. Tetapi biar kena dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat ibadah, banyak ibadah pun tak guna kalau sekiranya tidak betul. Jadi kalau kita kata kuat ibadah, maka golongan tadi sampai tak kahwin, beribadahnya kononnya. Tapi apa yang mereka dapat? Adakah Allah peraku, dia terima amalan mereka? Maka sudah pasti mereka tidak akan dapat apa-apanya. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yauma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk, terhina, kerja keras bagi kepayahan memasuki api yang sangat panas. Kerja keras di dunia, banyak buat amalan, tetapi tidak ada apa-apa yang boleh mereka dapat hasil daripada apa mereka buat, kerana jalannya tak betul dan mereka dimasukkan ke dalam api yang panas. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah akan kami beritahu kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Hak ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka surah Kahfi, baca ayat 103 hingga 104, 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah beritahu kepada kita
maukah tidak kamu, kata Allah, kami akan beritahu orang-orang yang paling rugi amalannya di dunia. Siapa? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang dalam dunia ini amalan dia sesat. Wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, dan sedangkan mereka menyangka apa yang mereka buat itu cantik, molek. Ini pun satu perkara yang sangat perlu diberi perhatian, tuan-tuan. Kita nak kata amalan tu molek ke, cantik ke, elok ke, kena pasti dulu ada dalil. Jangan duk rasa baik-baik saja. Orang buat, semua orang buat, baiklah tu. Tak. Jangan terpengaruh dengan ramai orang buat. Ramai orang yang suka, lama dah orang buat. Semua alasan tu tak boleh kita guna pakai. Kalau alasan tu dipakai, ni ramai dah orang buat, orang tua kita dulu buat, tok nenek kita dulu buat, samalah seperti orang-orang dulu jawab kepada Nabi sebagaimana Allah kata, inna wajadna aba'ana kazalika yaf'alu. Kami celik-celik mata dah jumpa dah tok nenek kami buat macam ni. Takkan tak betul? Kalau tak betul, takkan mereka buat? Itu sedap ya bunyi. Itulah alasan yang biasa diguna sekarang. Dan alasan yang diguna sekarang pun, itu adalah alasan lama. Karena tu, jangan kita melihat perkara orang yang buat, itu baik, kecuali ada dalil. Ada dalil kita pakat buat. Tak ada dalil, pakat jangan buat. Kena berpakat juga tuan-tuan jangan buat ni. Kadang-kadang ramai orang nak buat. Tak ada dalil tak usah buat. Allah banyak lagi ya, hak kena buat, hak ada dalil, hak Rasulullah suruh tu. Banyak lagi tak terbuat. Pasal apa nak buat yang tak ada dalil ni? Kerana tu tuan-tuan, kalau sekiranya orang ajak kita buat benda-benda yang kita rasa ragu, jangan buat dulu, pastikan ada dalil, ada sandaran. Ada sandaran kita pakai buat, tak payah, tak apa-apanya. Kalau tak ada dalil, tak payahlah. Sebab tuan-tuan, apa yang kita buat tadi, amalan. Amalan kita buat tadi, susah lelah juga kita. Habis tenaga, habis masa, boleh jadi habis wang. Yang kita buat tadi, sesuatu perkara. Masa, tenaga, wang. Kalau tak ada wang pun, masa. Tak ada masa pun, tenaga. Tidak, kalau tak tenaga pun, masa habis juga. Sia-sia. Jadi, daripada kita buat sia-sia, untuk perkara seterusnya, kita pastikan. Ada tak Nabi buat? Ada tak dalil? Ya, kalau ada dalil, sama-sama kita lakukan, kerjakan. Kalau tak ada dalil, sama-sama kita tidak kerjakan. Sama-sama juga, jangan sama-sama kita, kita kena pakat, tak buat. Kena berpakat juga tuan-tuan, tak buat ni. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kena berpakat untuk buat baik, dan jangan berpakat untuk buat dosa dan berseru. Jadi kena berpakat belaka rupa-rupanya. Nak buat baik pun berpakat, dan jangan berpakat buat dosa. Maksudnya berpakat juga jangan buat dosa. Jangan berpakat buat dosa, maknanya kita pakat-pakat tak buatlah. Itu maksudnya. Kita sama-sama tidak buat, alhamdulillah. Kena berpakat. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala sebut allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di dunia ini amalannya sesat. Wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka buat baik. Hak ni hak takut ni. Duk sangka kita buat baik, kenapa tak baik? Kenapa tu pastikan kita ada dalil. Karena tu tuan-tuan, inilah yang perlu kita pegang betul-betul. Hal itu tiada lain dikarenakan suatu perasaan ringan yang mereka dapatkan dalam beriltizam dengan ibadah, dan rasa giat yang merasuk di dalam diri mereka, sehingga mereka menganggap mudah sesuatu yang sulit disebabkan hawa nafsu yang merasuk di dalam jiwa mereka. Maka apabila nampak bagi orang yang mubtadi', orang yang melakukan bid'ah, suatu kewajipan dan ia memandangnya sebagai suatu yang dicintainya,
maka gerangan apakah yang menghalanginya daripada berpegang teguh dengannya dan menambahkan semangat dalam menjalankannya. Sedangkan ia sendiri menganggap bahawa perbuatan-perbuatan itu adalah lebih utama daripada perbuatan selainnya dan meyakinkannya lebih tepat dan lebih tinggi. Karena itu tuan-tuan, kita pastikan perkara itu dalam hidup kita. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Karena itu tuan-tuan, kita selalu memohon kepada Allah supaya Allah memberi petunjuk pada kita. Apabila kita membaca Fatihah umpamanya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah doa tuan-tuan yang kita pohon kepada Allah setiap rakaat kita salat. Inilah sebenarnya yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan kami jalan lurus. Tuan-tuan, tunjuk ni ada beberapa tahap. Yang pertama, kita mohon kepada Allah supaya memberi petunjuk kepada kita yang benar. Dalam keadaan apapun dalam hidup kita, kita minta Allah memberi petunjuk kepada kita apa yang benar. Yang benar tadi asasnya ada. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Itu jalan yang kita minta Allah tunjuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang yang engkau murka dan jalan orang yang sesat. Rupa-rupanya dalam hidup ini kita berada dua persimpangan. Ada jalan benar, ada jalan sesat. Jalan Allah murka dan jalan sesat, itu satu kumpulan. Jalan benar, kita minta Allah tunjuk kita jalan benar, dan minta Allah tunjuk kita jalan yang buruk yang Allah murkai, dan Allah jalan orang yang sesat, agar kita dapat menjauhi mereka. Kita minta dua-dua. Ya Allah, beri kepada kami jalan, tunjuk jalan benar, kami tahu, kami boleh amal. Jalan buruk, kami kenal, kami tahu, kami boleh jauhi. Kedua-dua tu kita perlu minta dengan Allah, supaya kita ada pengetahuan. Kemudian, yang benar kita tahu. Maka sekali lagi kita minta dengan Allah supaya memberi keupayaan, hidayah, supaya kita dapat buat. Setelah kita tahu yang benar, kita minta dengan Allah sekali lagi, supaya Allah memberi dorongan, kekuatan, ilham, bantuan kepada kita supaya kita dapat melakukan yang benar itu. Banyak kita tahu yang benar tapi tak buat. Itu banyak juga. Nah, kita tahu yang benar, alhamdulillah, satu peringkat. Kemudian kita minta yang benar, yang kita tahu tadi, kita minta Allah dorong kita. Sebagaimana Rasulullah ajar kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan denganmu, supaya engkau tolong aku, sehingga dapat aku mengingatimu. Zikrika wa syukrika, dan aku dapat bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan dapat melakukan amal ibadat dengan cara terbaik. Minta lagi. Kita minta tahu yang benar satu, minta bantuan Allah supaya dapat melaksanakan yang benar. Contohnya tuan-tuan, ialah kita selalu suka buat misalnya yang mudah-mudah. Berapa ramai orang kita tahu sembahyang Jumaat bagus? Ramai. Sembahyang Jumaat bagus, lebih baik daripada sembahyang seorang. Ramai kan? Boleh jadi tak ada orang tak tahulah kalau orang tu orang Islam kan. Boleh jadi tak ada orang tak tahu bahawa sembahyang Jumaat lebih baik daripada sembahyang seorang-seorang. Tapi berapa ramai pergi sembahyang Jumaat? Tahu tapi tak buat. Hak tu kita kena minta tolong dengan Allah.
Kita tak boleh nak buat tuan-tuan kecuali Allah izin kita, Allah dorong kita. Berapa ramai orang kita tahu kelebihan puasa pada hari Arafah? Ni kita pun nak Arafah dah ni. Berapa ramai orang kita tahu kebaikan puasa pada hari Arafah? Ramai orang tahu. Tapi berapa ramai orang yang berpuasa? Ini contoh-contoh. Berapa ramai orang kita tahu, alangkah ramainya orang kita tahu fadilat puasa hari Khamis dan hari Isnin. Ramai tahu, tapi berapa ramai yang buat? Ramai orang kita tahu puasa hari putih 13, 14, 15 kan? Tapi berapa ramai yang puasa? Tak ramai. Tuan-tuan, kita minta dengan Allah, yang pertama kita minta Allah beri kita petunjuk yang benar. Dan kita mohon lagi dengan Allah supaya memberi keupayaan, hidayah, kekuatan kepada kita untuk menerima kebenaran dan melaksanakannya. Karena itu kita diajar oleh Rasulullah supaya kita mohon dengan Allah, Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, untuk mengingat Engkau, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Berapa orang yang dapat nikmat Allah? Berapa ramai orang yang tahu dia mendapat nikmat Allah yang begini besar? Nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat dapat ilmu, ada keluarga, ni semua nikmat. Tapi berapa ramai yang bersyukur setelah tahu nikmat? Karena tu minta pertolongan hidayah dengan Allah ni macam-macam. Bukan saja tahu, tetapi untuk melaksana dan menerima dan mengamalkannya. Karena tu tuan-tuan, perkara ini bukan mudah untuk kita laksanakan. Tetapi dia apabila Allah nak, Allah beri pertolongan, yang susah pun jadi mudah. Begitu juga tuan-tuan, berapa ramai orang tahu tentang bagusnya qiyamul lail? Saya rasa ramailah orang tahu, tetapi berapa ramai yang qiyamul lail? Yang ramai tidur lelai tu tak? Tidur sepanjang malam, bangun malam, tapi bangun pergi bilik air je. Tak sempat, berasa macam mana? Kata biarlah dulu sekejap lagi lah. Tu tuan-tuan, bukan tak tahu ni, tetapi kenapa tuan-tuan, cuba kita cek balik, kenapa kita tak terbuat apa yang kita tahu? Jawabnya, di sini kita kena minta dengan Allah pertolongan. Hidayah Allah beri dah. Kemudian minta lagi dorongan daripada Allah, taufik wal ilham. Taufik ni. Karena itulah apabila kita kata al-hidayah, hidayah ni ada dia petunjuk pada Allah, hidayah dilalah wa bayan. Iaitu penjelasan, ini baik, ini benar, ini salah, ini betul. Satu. Kepada yang kedua, hidayah taufik wal ilham. Hidayah untuk kita melaksana, dan ilham daripada Allah untuk kita mengamalkan. Jadi kedua-dua tu kita minta dengan Allah. Hidayah dilalah wa bayan, dah kita tahu dah. Kemudian taufik wal ilham, taufik Allah supaya kita dapat laksanakan. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara seperti ini kita perlu memohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada masa akan datang, nombor 6, wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fid din. Kemudian yang seterusnya, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya rasa kita takat tu dulu untuk hari ini, dan kita sambung pada waktu yang lain pula, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita tangguhkan dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.